Selamat pagi Tuan. Saya pengurusi majlis. Nama saya Surya anak lelaki Lenggowan dari kelas DEM 2B. Nombor matrik saya ialah 16 DEM 21F1015. Tajuk yang kami dapat untuk membuat perbincangan hari ini ialah adat budaya pelbagai kaum di Malaysia dapat memupur perpaduan dan keharmonian antara kaum. Terdapat dua orang panel iaitu Syevendingan lelaki Aroke Sami dari kelas DEM 2B. Nombor matrik ialah 16 DEM 21F1057. Dan panel kedua ialah Kavira Chandra lelaki Ramu dari kelas DEM 2B dan nombor matrik dia ialah 16 DEM 21F1037. Dan nama pencara Encik Izzat Amir. Apakah pendapat anda panel 1 tentang tajuk kita, iaitu adat budaya pelbagai kaum di Malaysia dapat memupur perpaduan dan keharmonian antara kaum? Terima kasih Surya. Tanpa membuang masa, saya ingin meneruskan dengan isi saya. Malaysia mempunyai keunikan dari segi latar belakang masyarakatnya yang terdiri daripada pelbagai kaum, misalnya Melayu, Cina dan India, yang mempunyai keistimewaan budaya masing-masing. Salah satu aspek yang menyumbang kepada keistimewaan masyarakat Malaysia ialah makanan tradisional, yang merupakan salah satu warisan tradisi bagi setiap kaum. Dengan kepelbagaian makanan yang terdapat di Malaysia, ini sebenarnya dapat memberikan ruang dalam proses mengukuhkan ikatan perpaduan antara kaum, yang secara tidak langsung menggambarkan tradisi kehidupan masyarakat Malaysia. Terdapat beberapa makanan setiap kaum yang dapat dilihat memberi peranan yang besar dalam memupur perpaduan kaum di Malaysia. Antaranya ialah nasi lemak, yang merupakan makanan tradisi orang Melayu namun dinikmati oleh semua masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Antara makanan kaum Cina yang menjadi kegemaran masyarakat ialah dumpling, dimsum, yong tau dan kuih tiaw. Makanan kegemaran India ialah biryani, thosai, idli, idiyappam dan sebagainya. Makanan ini dilihat menepati serta mengikuti cita rasa rakyat Malaysia. Ramuan yang digunakan dalam makanan ini adalah bukan daripada makanan biasa sahaja, namun makanan ini kelihatan menarik ketika digaulkan kesemuanya dan menjadi lebih enak dan jika dinikmati bersama dengan masyarakat yang berminat bangsa ini. Sebagai contoh, roti canai, thosai, roti naan, roti bom, nasi kandar dan banyak lagi. Kedai mama telah wujud di serata tempat, di mana kedai ini menjadi medan pertemuan antara kaum. Fenomena ini akan merealisasikan peribahasa Melayu yang berbunyi bagai isi dengan kuku. Ini kerana di medan pertemuan itu, masyarakat kita akan bersema dan mengenali antara satu sama lain. Oleh yang demikian, kita dapat memupur perpaduan serta mengeratkan hubungan silaturahim dan mewujudkan rasa saling menghormati antara satu sama lain. Oleh itu, pendedahan mengenai makanan-makanan dari pelbagai jenis kaum di Malaysia perlu dititik berat supaya pengetahuan tentang makanan tradisi pelbagai kaum sentiasa diingati oleh masyarakat di Malaysia dalam mencapai keharmonian di negara ini. Di samping itu, adat budaya yang lain ialah perayaan. Antara perayaan ialah Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Kurban, Deepavali, Taipusam, Tahun Baru Cina dan perayaan Kuih Bulan. Pertama, Hari Raya merupakan perayaan yang disambut oleh kaum Melayu.
Hari Raya merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan di mana umat Islam berpuasa dan beribadat dengan lebih tekun. Hari Raya Puasa bermula apabila anak bulan kelihatan dan menandakan bermulanya bulan Syawal iaitu bulan ke-10 dalam kalender Hijrah Islam. Seterusnya, Taipusam. Taipusam merupakan salah satu perayaan yang disambut oleh agama Hindu. Taipusam adalah antara perayaan agama yang disambut secara besar-besaran oleh penganut agama Hindu di Semenanjung, terutamanya 3 tempat yang sangat terkenal di kalangan penganut Hindu untuk menyambut perayaan Taipusam iaitu di Batu Cave, Selangor, Kuing, Waterfall, Pulau Pinang dan Sungai Petani, Kedah. Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang disambut oleh agama Cina. Nama perayaan bagi orang Cina ini ialah Tahun Baru Cina atau dalam sebutan bahasa Cina ialah Gong Xi Fa Cai. Tahun Baru Cina merupakan perayaan yang paling penting bagi orang Cina. Seperti Hari Natal bagi orang Barat, Tahun Baru Cina adalah hari pertama bulan 1 bagi Imlek Cina, tetapi aktiviti perayaan Tahun Baru Cina bukanlah pada hari itu sahaja. Biasanya aktiviti perayaan Tahun Baru Cina berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Tahun Baru Cina juga secara umumnya dipanggil Guanian. Tahun Baru Cina bukan sahaja dirayakan oleh kaum Cina di merata dunia, malah turut dirayakan oleh bangsa Korea, Vietnam, Mongol dan Miao yang dipengaruhi oleh Cindari bagi segi kebudayaan dan keagamaan, maka mereka turut memakai kalender Kumari Cina. Antara kebaikan dalam aktiviti perayaan ini ialah mewujudkan perpaduan kaum di negara. Selain itu, rumah terbuka yang diadakan pada hari perayaan dapat mewujudkan perpaduan kaum di negara kita semasa perayaan. Rumah terbuka bermaksud satu perayaan agama yang disambut oleh penganut pelbagai agama dengan tujuan untuk memupuk persefahaman dalam kalangan rakyat Malaysia. Amalan kunjung mengunjungi ketika merayakan Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali dan Hari Natal dapat memupuk silaturahim dalam kalangan rakyat yang berbilang kaum semasa menghadiri rumah terbuka. Di samping itu, perpaduan kaum dalam kalangan rakyat Malaysia dapat dipupuk menerusi aktiviti hari perayaan ini. Akhir sekali, perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat dapat diwujudkan menerusi kepelbagaian kaum dan budaya di Malaysia merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan perpaduan. Walaupun terdiri daripada latar belakang yang berbeza, namun apabila dikaitkan dengan kebudayaan, semua rakyat boleh menerimanya tanpa mewujud prasangka. Apabila diadakan sesuatu persembahan untuk meraihkan hari kebesaran atau menerima kedatangan orang kenamaan, akan dipersembahkan tarian oleh pelbagai kaum seperti tarian Zapin dan tarian Hinang oleh masyarakat Melayu, tarian Kipas, tarian Singa dan tarian Piring oleh masyarakat Cina, tarian Bharatanatyam dan tarian Kolatam oleh masyarakat India. Persembahan kebudayaan yang unik ini secara tidak langsung dapat menarik minat pelancong asing yang berkunjung ke negara ini. Tegasnya, kepelbagaian kebudayaan yang ada di negara kita dapat mewujudkan perpaduan kaum dan mengenali antara satu sama lain kerana tak kenal maka tak cinta. Yang itu saja isi saya daripada saya. Terima kasih untuk mendengar isi saya. Terima kasih Sionigan, iaitu panel 1 untuk kongsi pendapat anda kepada kita. Seterusnya, kita boleh dengar pendapat dari panel 2 iaitu Kawira Ceramu. Pada pendapat saya,
Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2020. Banyak negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antara bangsa terhadap Malaysia. Seterusnya, menurut Tita, Sultan Johor, Sultan Ibrahim bin Al-Muran, Sultan Iskandar Semahat, perpaduan perlu dipupuk di dalam setiap rakyat Malaysia dari bangku sekolah yang sering dengan mengukuhkan semangat jati diri di samping memberi keutamaan kepada mata pelajaran sejarah dan menjadikan sistem pendidikan sebagai medium mustahak untuk mengekalkan perpaduan kaum melalui penghayatan perpaduan serta sejarah negara diharap akan lahirkan generasi muda yang akan bertindak sebagai warga negara yang matang lagi bertanggungjawab. Akhirnya, pelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kekuatan perpaduan antara kaum dan mengamalkan semangat perkongsian saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami pelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Terima kasih panel 2 iaitu Khairul Ramu untuk kongsi pendapat anda kepada kita. Sekarang saya ingin tanya soalan kepada panel 1 iaitu Syivanigan Nanaki Arakusami. Persoalannya, apakah kepentingan budaya atau adat resam ini kepada masyarakat dan negara kita? Salah satu kelebihan negara kita ialah masyarakatnya yang berbilang kaum. Kita mempunyai kaum Melayu seperti Melayu, Cina, India dan berdazan-dazan kaum minoriti yang lain terutama di Sabah serta Sarawak. Situasi ini menyebabkan negara kita mempunyai pelbagai adat atau budaya yang menarik untuk diperhatikan. Malah adat atau budaya yang unik ini mempunyai banyak kepentingan jika dihargai dengan sewajarnya. Sebenarnya budaya yang unik ini memang wajar dihargai kerana budaya inilah yang menonjolkan sesuatu kaum itu. Tanpa budaya ini, sesuatu kaum itu akan kehilangan identitinya buat selama-lama. Budaya yang diamalkan ini seperti memakai pakaian tradisional, makan menggunakan tangan, pergi ke kubur ketika hari raya dan sebagainya, turut menimbulkan rasa bangga kepada pengamal budaya kaum itu. Individu yang terbabit akan berasa mereka telah berjaya mengekalkan budaya turun-temurun nenek moyang mereka selama ini. Terima kasih Syivanigan untuk memberi jawapan yang munasabah. Sekarang saya ingin bertanya soalan kepada panel 2 iaitu Kavira Ceramu. Persoalannya, bagaimanakah mengekalkan budaya warisan rakyat Malaysia? Peribahasa Melayu jelas menyatakan bahawa tak basah dekat hujan, tak lekang dekat panas. Peribahasa ini menunjukkan warisan budaya bangsa perlu dipertahankan agar sentiasa relevan dan diingat oleh masyarakat Malaysia, terutamanya golongan muda-mudi yang berlaku sekarang. Kemasukan budaya asing sudah mula menjajahi minda warisannya diangkat pemuda harap bangsa, pemudi tiang negara. Budaya punk dan gotik umpamanya menerap unsur bawah tanah, yakni alam kematian dan seronok yang bertunjangkan kehairan melalui penggunaan pil, khayal dan dada. Fenomena ini melontarkan semangat menghargai warisan bangsa. Tepuk dada tanya selera. Beberapa ramai yang mengenali dan menghargai pakaian tradisional. Golongan yang muda masih bermain permainan tradisional maupun suka akan makanan tradisional. Oleh hal demikian, remaja seperti saya memainkan peranan penting untuk mengamali zaman kegemilangan untuk warisan rakyat Malaysia supaya tinggalan nenek moyang
kita sentiasa subuk di sanubari kita. Terima kasih panel 2 iaitu Karya Serama untuk memberi jawapan yang munasabah.